Chapter kali ini sungguh mendebarkan kerana akhirnya kita akan benar melihat kekuatan sebenar dari Kod. Setelah Kod berjaya membuka limiter kekuatannya, kita akan melihat satu bentuk perubahan yang cukup menarik dari Kod ini. Dan adakah setelah ini akan berlaku sesuatu perkara yang cukup berbahaya kerana sekarang ini desa Konoha bukan lagi menghadapi dengan kekuatan biasa Kod, tetapi kali ini Kod mempunyai kekuatan bahkan lebih kuat berbanding Jigen. 本当に多くの人々の心を変えてしまった。あいつは頑張りましたから。3代目、4代目、目の前に英雄がいます。Judul untuk chapter kali ini telah berjudul From the Bottom of One's Heart. Judul ini mungkin refer kepada Kawaki yang mempunyai kekuatan Ishiki untuk melindungi Naruto kerana Kawaki sanggup melakukan apapun walaupun terpaksa mengorbankan dirinya demi keselamatan Naruto. Cover page untuk chapter ini akan menunjukkan gambar Amado yang sedang duduk di atas sebuah kerusi. Cerita telah dimulakan di mana sebelum ini Shikamaru telah memberitahu cadangannya kepada Eda untuk Eda ini berpihak kepada desa Konoha kerana Eda akan lebih mudah untuk bersama dengan Kawaki apabila dia berpihak kepada Konoha. Lalu Eda mula terlihat berfikir dan memikirkan tentang cadangan dari Shikamaru tersebut. Kemudian babak telah beralih ke adegan Amado dan Kod. Kod telah memberi amaran dan menyuruh Amado dengan cepat untuk membuka limiter kekuatannya. Dalam masa yang sama, Kod juga menegur Eda tentang apa yang sedang difikirkan Eda sekarang ini. Kenapa dia mudah terpercaya dengan kata-kata Shikamaru ini? Eda yang mendengar kata-kata Kod itu telah menyebabkan dia kelihatan tidak gembira dengan perbuatan dari Kod tersebut. Lalu Shikamaru telah perasan sesuatu tentang mata kiri Eda dan Shikamaru berfikir, apakah perkara yang Eda ingin lakukan sekarang ini? Ya, kita tahu Eda ini mempunyai kekuatan mata seringgan di mana Eda ini mampu mengetahui segalanya. Jadi tidak akan mudah untuk perancangan Shikamaru ini akan berkesan kepada Eda. Kemudian babak beralih ke bahagian Naruto di mana Naruto sedang berlari menuju ke Makmal Amado. Setelah berada di hadapan pintu Makmal Amado, Naruto mencuba membuka pintu tersebut namun tidak berjaya kerana password atau kata kunci pintu tersebut telah diubah oleh Ino atas arahan dari Shikamaru. Pada ketika itu juga, Naruto berharap yang Shikamaru dan yang lain masih terselamat di dalam makmal tersebut. Dan Naruto juga marah akan dirinya kerana tidak alert dengan perkara seperti ini. Namun tiba-tiba Shikamaru telah melakukan kontak dengan Naruto melalui telepati. Shikamaru berkata kepada Naruto yang dia mengunci makmal ini kerana dia tidak mahu Naruto atau sesiapa pun terkena dengan kemampuan dari Eda ini, di mana Eda ini mampu menarik seseorang untuk suka akannya. Shikamaru juga berkata yang dia tidak mempunyai masa yang banyak untuk terangkan semua ini kepada Naruto, dan Shikamaru berharap yang Naruto ini akan faham dengan situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Tidak lama dari itu, Boruto dan Sasuke akhirnya telah tiba di belakang Naruto sambil Boruto telah memanggil Naruto pada ketika itu. Babak telah kembali semula ke adegan di dalam makmal. Eda akhirnya mula sedar dengan situasi yang sedang berlaku. Lalu Eda dengan kemampuan mata senderingannya telah mengetahui tentang keadaan yang sedang berlaku dan telah berkata yang Naruto dan lain-lain telah berada di hadapan makmal ini. Tetapi mereka tidak dapat masuk ke dalam kerana pintu makmal ini telah terkunci. Kemudian Shikamaru terkejut dengan reaksi dari Eda tersebut kerana dia tidak menyangkakan yang Eda ini dapat tahu tentang hal seperti itu. Shikamaru pada mulanya hanya menganggap yang Eda ini hanya mempunyai kemampuan untuk menarik orang untuk suka akannya. Tetapi ternyata Eda ini masih mempunyai kemampuan yang lain, iaitu mampu membaca ataupun mengetahui segalanya yang ada di sekelilingnya. Lalu Shikamaru telah berhubung dengan Amado melalui jutsu dari Ino dan Shikamaru telah bertanya apakah yang Amado tahu tentang kemampuan mata Eda ini.
Amado berkata yang Eda tidak boleh melihat masa depan atau perkara yang telah terjadi sebelum kelahiran Eda. Tetapi Eda boleh tahu tentang perkara yang sedang terjadi pada waktu ini. Setelah mendengar penerangan dari Amado tersebut, Shikamaru juga berharap yang apa dibincangkannya dengan Amado ini tidak akan tahu oleh Eda. Lalu situasi menjadi semakin tegang apabila Eda berkata yang Shikamaru dan Amado sekarang ini sedang memikirkan tentang dirinya. Dan Eda juga memberitahu yang dia tiada sebab untuk menjadi musuh kepada desa Konoha. Tetapi Shikamaru berkata yang Eda ini boleh dikira sebagai musuh kepada Konoha kerana dia telah berpihak dengan Code. Dan Shikamaru memberi pilihan kepada Eda sama ada Eda ini memilih Code ataupun desa Konoha. Seterusnya Skin beralih ke adegan Kawaki yang sudah terbangun di sebelah Sumire. Sumire berkata yang dia gembira Boruto masih selamat. Lalu babak menunjukkan Kawaki yang sedang melihat ke arah karmanya dan berkata, semua ini salah Amado. Amado sudah memperbaharui karma ini tanpa dia tahu tentang tindakan Amado ini. Tetapi dalam masa yang sama Kawaki juga bersyukur kerana mempunyai karma kembali. Kerana dengan kekuatan itu dia berjaya menyelamatkan Naruto sebelum ini. Dan setelah ini dia dapat menggunakan kekuatan yang luar biasa ini untuk sentiasa melindungi Naruto. Dan dari sini sudah menjelaskan yang Kawaki sememangnya memerlukan kekuatan karma kerana tanpa karma Kawaki tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak dijangkakannya. Lalu Sumire juga berkata yang Amado melakukan semua ini adalah untuk keselamatan Kawaki. Kerana dengan karma Kawaki bukan sahaja dapat melindungi Naruto, bahkan dia mampu melindungi dirinya sendiri. Babak beralih semula ke adegan di makmal Amado. Amado telah menjerit dalam keadaan yang kesakitan kerana Code telah melukakan Amado menggunakan pencakarnya. Lalu Code berkata, ini semua salah kau Amado. Cepat kau bukakan limiter kekuatanku. Disebabkan itu Amado meminta tolong dari Shikamaru melalui jutsu milik Ino. Namun Shikamaru berkata, tunggu dalam beberapa minit Amado, kerana Code tidak akan mencuba untuk membunuh kau. Disebabkan kau adalah orang yang penting untuk Code membuka limiter kekuatannya. Tetapi pada ketika itu Amado tidak percaya yang dia mampu menunggu beberapa minit lagi. Namun setelah itu tiba-tiba Eda memberitahu Code untuk pulang ke markas kerana sekarang ini Kawaki sedang perjalanan ke arah makmal tersebut. Lalu Code terlihat agak sedikit ketakutan kerana dia perlu cepat untuk memastikan Amado ini membuka limiternya. Shikamaru akhirnya sedar apa yang difikirkan Code. Lalu Amado dan Shikamaru telah berbincang melalui jutsu Ino berkenaan tentang Kawaki. Shikamaru percaya yang Kawaki dengan kekuatan barunya mampu berhadapan dengan Eda dan Code. Dalam masa yang sama Amado nampak sepertinya dia telah bersedia dengan perkara yang buruk akan terjadi pada dirinya. Selepas itu Amado telah dibawa Code ke markasnya menggunakan kemampuan tanda cakar yang ada padanya. Sambil Code berkata, baiklah Amado, kita akan selesaikan semua ini di sana. Lalu Shikamaru telah terkejut dan menjerit nama Amado. Eda juga memberitahu Code untuk bertindak dengan cepat kerana Kawaki sedang datang ke sini. Namun tiba-tiba Shikamaru telah menggunakan jutsu bayangannya untuk mengunci pergerakan Code dan Eda. Lalu Code berkata, apa yang kau lakukan Shikamaru? Adakah kau ingin mati di sini? Shikamaru berkata yang dia perlu melakukan perkara seperti ini agar Kawaki sempat untuk berhadapan dengan Eda dan Code. Tetapi Eda tiba-tiba telah memanggil Delta dan berjaya mengawal Delta. Sambil Eda berkata, hei Delta, bolehkah kau membantu aku? Seperti yang kau lihat, aku dalam masalah. Lalu Shikamaru terkejut dengan keadaan itu kerana dia tidak expect yang Eda mampu mengawal Delta. Tiba-tiba Delta telah menuju ke arah Shikamaru dan cuba menenang Shikamaru. Namun nasib Shikamaru berjaya mengelak serangan dari Delta itu. Tetapi disebabkan keadaan itu, akhirnya jutsu Shikamaru telah menghilang dan itu menjadi peluang kepada Eda dan Code untuk pulang ke markas mereka. Shikamaru confused dan berkata, apa yang kau telah lakukan Delta? Kerana kau, Eda dan Code telah terlepas. Lalu Eda telah berkata kepada Shikamaru, maaf Shikamaru sayang, tetapi aku perlu ucapkan selamat tinggal sekarang.
Dan semasa Ada sudah hampir masuk ke dalam tanda cakar kod itu, Ada juga telah berkata, "Thank you Delta-chan, dan aku akan bertemu kamu lagi. Aku sayang kamu." Namun tak disangkakan Delta kemudiannya telah membalas kata-kata Ada dan berkata, "I love you too Ada. Kamu tentunya akan datang berjumpa aku lagi." Semasa Delta sedang berkata-kata seperti itu, terlihat wajah Delta dalam keadaan yang blushing. Sebelum Code pulang ke markasnya, Code juga telah mengatakan kepada Shikamaru yang dia telah listkan Shikamaru sekali ke dalam orang yang dia mahu membalas dendam. Dan Code menyuruh Shikamaru bersedia dengan serangan yang seterusnya. Lalu Shikamaru dengan marahnya telah menjerit ke arah Code. "Keluar kau dari sini, Code!" Setelah itu barulah Kawaki tiba ke dalam makmal Amado itu, tetapi sayangnya Code sudah berundur terlebih dahulu. Shikamaru telah menceritakan perkara yang telah terjadi sebentar tadi kepada Kawaki dan Kawaki berkata yang Code akan kembali lagi kerana tanda cakarnya masih ada di sini. Lalu Shikamaru meminta Kawaki menggunakan kemampuan dari Dojutsu Ishiki itu, iaitu Sukuna Hikona, untuk mengecilkan tanda cakar Code itu agar Code tidak dapat kembali lagi di sini. Namun Kawaki berkata yang dia datang ke sini untuk bertemu Amado dan di manakah keberadaan Amado. Lalu Shikamaru berkata yang mungkin Amado telah mati. Disebabkan itu Kawaki terkejut dengan perkataan dari Shikamaru tersebut. Kemudian babak beralih ke adegan di markas Code. Kita dapat melihat bahawa di hadapan Amado terdapat Daimon, Code dan Ada. Daimon berkata, "Hei orang tua, lama kita tidak berjumpa." Amado dengan reaksi yang terkejut telah berkata, "Ini adalah Daimon. Bagaimana perkara seperti ini boleh terjadi?" Tanpa memikirkan apa-apa, Code terus mengangkat Amado untuk mengugut Amado agar Amado ini membuka limiternya. Code berkata, "Sekarang kau Amado sudah tidak boleh larikan diri ke mana-mana. Adakah kau sudah berputus asa?" Lalu Amado berkata yang dia boleh membuka limiter kekuatan ini, tetapi dengan syarat Code tidak akan membunuhnya. Namun setelah berbincang dan berbincang, akhirnya Code bersetuju dengan syarat dari Amado ini walaupun dia agak tak selesa dengan sikap Amado. Dalam masa yang sama, keadaan sekeliling terlihat sunyi dan senyap dan hanya Code dan Amado sahaja yang melakukan perbincangan. Kemudian tiba-tiba Amado telah mengatakan satu password dan keadaan itu telah menyebabkan asap keluar dengan begitu banyak di dalam markas itu. Dan pada ketika itu, Code berada di tengah-tengah dalam asap itu. Dan akhirnya di panel yang lebih jelas, kita dapat melihat form terbaru ataupun desain terbaru dari Code setelah dia membuka limiter kekuatannya. Dan semua orang yang berada dalam markas itu terdiam melihat form terbaru dari Code ini. Kita dapat melihat yang form ini sangat cool untuk Code. Dan nampaknya Code bakal mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk chapter yang seterusnya. Code juga berkata yang dia merasa semakin kuat dari diri dia yang dulu. Code juga berkata kepada Ada, "Ini sangat bagus kerana kita tidak akan dikalahkan lagi oleh sesiapa pun setelah ini." Lalu Code juga telah meletakkan Amado kembali ke bawah dan berkata yang dia minta maaf kerana dia telah melakukan semua ini kepada Amado. Jadi bagaimana reaksi atau tindakan yang akan diambil oleh Boruto, Kawaki dan lain-lain untuk berhadapan dengan ancaman yang lebih kuat dari Code ini? Jadi itu sahaja beberapa penerangan berkaitan chapter 70. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video kali ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 30k subscriber dalam masa yang terdekat. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang semua. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.